Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, bertemu sekali lagi bersama saya Cikgu Ju dari SMK Klebang Besar Melaka dalam slot PDPC Bahasa Melayu Menengah Atas KSSM Tingkatan 4. Kali ini cikgu akan fokuskan kepada sistem dan aplikasi bahasa, iaitu tata bahasa, dan kita akan bicarakan tentang morfologi. Okey, apakah itu morfologi? Okey, baiklah anak-anak didik sekalian. Morfologi dikatakan sebagai ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk dan penggolongan kata. Okey, saya bahagikan kepada 3 perkara penting dalam mengkaji morfologi. Iaitu yang pertama, susunan bentuk bunyi. Yang kedua, morfologi itu ada kaitan dengan kata tunggal atau kata hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan kata. Dan seterusnya, morfologi itu juga merupakan proses menjeniskan kata berdasarkan bentuk dan fungsinya. Okey, tetapi untuk PDPC kali ini, cikgu akan fokuskan hanya kepada bentuk kata, iaitu kata tunggal dan kata majmuk. Saya akan menggunakan contoh daripada buku teks KSSM Tingkatan 4, diambil daripada petikan kepentingan sukan air muka surat 5. Jadi, cubalah anak-anak lihat buku teks Bahasa Melayu KSSM Tingkatan 4. Okey, untuk mempelajari bentuk kata ini, iaitu kata tunggal dan kata majmuk, cikgu akan melihat kepada standard kandungan iaitu SK 5.1, memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Untuk standard pembelajaran SP 5.1.1, mengenal pasti dan menggunakan bentuk kata tunggal dan kata majmuk dengan betul mengikut konteks dan objektif bagi PDPC ini. Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti dan menulis 2 bentuk kata tunggal dan kata majmuk. Ya, 2 bentuk kata tunggal dan 2 bentuk kata majmuk. Baiklah, apakah pula kata tunggal dan kata majmuk? Okey, kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar, yakni yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar lain. Contohnya, perkataan makan, buku. Ya. Dan kata majmuk pula ialah bentuk kata yang wujud apabila 2 kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. Contohnya, air mata, ya, meja makan. Okey, 2 perkataan dirangkaikan. Jadi itulah yang dikatakan dengan kata majmuk. Untuk memahami 2 kata ini, cikgu lebih suka memberi anda semua soalan. Ya. Okey, jadi saya bacakan soalannya. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata tunggal dan 2 kata majmuk. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat sendiri, membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Okay, anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan
atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Jadi, anda semua patuhi syarat-syarat yang ada dalam arahan soalan yang saya baca. Okey, saya bacakan petikan yang diambil daripada buku teks Bahasa Melayu KSSM, iaitu petikan kepentingan sukan air, muka surat 5. Tema 1, merealisasikan impian. Di samping itu, fokuskan kepada perkataan yang berwarna merah dan juga yang berwarna kuning. Baiklah, saya bacakan petikannya. Sukan air juga mampu memupuk nilai-nilai murni dalam diri. Oleh sebab kebanyakan sukan air ini melibatkan kemahiran menggunakan peralatan, para peserta mestilah mematuhi arahan yang diberikan. Aspek keselamatan perlulah diutamakan. Bagi sukan air secara berkumpulan, berada di dasar laut dalam aktiviti selam scuba, misalnya, sudah pasti akan memupuk sikap saling mempercayai, persefahaman dan perpaduan yang erat. Banyak lagi nilai murni lain yang dapat diterapkan, antaranya termasuklah keberanian, yakin diri dan menghargai masa. Pendedahan yang berterusan kepada sukan air ini berupaya untuk meningkatkan kualiti hidup. Okey, jadi berdasarkan petikan tersebut, senaraikan kata tunggal dan kata majmuk yang anda fahami. Okey, baiklah, kita bincangkan jawapan bagi petikan yang saya baca tadi. Okey, senaraikan 2 kata tunggal dan 2 kata majmuk, dan seterusnya benalah ayat daripada 2 perkataan yang anda pilih. Okey, senarai kata tunggal yang terdapat dalam petikan tersebut, yang pertama ialah diri dan juga aktiviti yang saya pilih. Okey, untuk kata majmuk pula, sukan air dan dasar laut. Okey, untuk jawapan lain pula, okey, ada banyak sebenarnya kata tunggal yang terdapat dalam petikan tersebut, tapi saya senaraikan yang hanya saya tulis di sini sahaja. Okey, iaitu masa, arahan, aspek dan pasti. Itu ialah jawapan lain bagi kata tunggal. Manakala jawapan lain bagi kata majmuk ialah selam scuba, saling mempercayai dan yakin diri. Okey, sebelum tu cikgu ingin menjelaskan tentang apa yang dikatakan dengan K dan V. Okey, bagi kata tunggal. Okey, K ialah consonant, V ialah vokal. Jadi, untuk membentuk kata tunggal, perlulah gabungan daripada satu suku kata atau lebih. Okey, contoh kalau diri, 2 suku kata yang digabungkan, iaitu KV campur KV, iaitu diri, ya. Manakala aktiviti pula perkataan yang digabungkan daripada 4 suku kata, iaitu VK plus ataupun campur KV, campur KV dan campur juga KV. Kita lihat, V ialah vokal, K ialah consonant, ya, huruf vokal dan huruf consonant. Okey, jadi saya harap anda memahamilah apa yang dikatakan dengan kata tunggal dan kata majmuk. Setelah menyenaraikan 2 kata tunggal dan 2 kata majmuk, anda semua dikehendaki membina ayat daripada 2 perkataan kata tunggal dan 2 perkataan kata majmuk yang anda pilih. Okey, saya hendak kamu lihat perkataan yang berwarna merah dan juga berwarna kuning dalam binaan ayat yang terdapat dalam bahagian ini.
Okey, saya bacakan ayat bagi kata tunggal. Yang pertama, kita hendaklah menjaga diri sendiri semasa berada di tempat orang. Dan ayat tunggal yang kedua, pelbagai aktiviti dijalankan untuk para pengunjung karnival pendidikan yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Okey, manakala ayat bagi dua kata majmuk yang saya pilih, iaitu yang pertama, kerajaan hendaklah mempopularkan sukan air yang berpotensi jika mahu lebih ramai ahli sukan air dilahirkan. Okey, ayat kedua pula, dasar laut pulau-pulau di negara kita amat cantik sehingga menarik ramai pelancong datang ke Malaysia. Jadi, begitulah dua binaan ayat yang perlu anda buat. Okey. Anda juga boleh membina ayat daripada jawapan lain yang telah cikgu senaraikan. Sekian sahaja video PDPC bagi menjelaskan morfologi berkaitan kata tunggal dan kata majmuk untuk pembelajaran aspek tata bahasa kali ini. Semoga paparan video ini memberi pemahaman yang jelas buat anak-anak pelajar di luar sana. Anda digalakkan membaca dan menyemak petikan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Baiklah, nantikan video seterusnya, sambungan aspek tata bahasa berkaitan kata terbitan, kata ganda dan kata agronim pula. Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan jangan lupa subscribe sebagai tanda sokongan anda. Bolehlah menekan butang suka, komen dan kongsi jika sudi. Bye!